Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد. Sekejap أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita secara online insya-Allah. Dan malam ni insya-Allah kitab Hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan nomor kita Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 78. Kita masih lagi dalam pembahasan makna hadis yang kedua, iaitu hadis Jibril yang menceritakan tentang rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, tanda dan tanda-tanda kiamat lah. So tajuk kita pada malam ini tentang rukun Islam, iaitu rukun yang kedua, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang adalah satu perintah yang diwajibkan setiap hari ke atas orang Islam. Erti mendirikan ialah melakukannya menurut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul, sejak dari permulaan takbirnya, bacaannya, perbuatannya, sehingga ke akhir salamnya dengan hati yang penuh perasaan taqwa. Orang yang beriman mesti mendirikan sembahyang kerana sembahyang itu tuntutan iman. Dan iman sifat jiwanya dan nur batinnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Dan mereka yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan sembahyang. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Maka nyatalah bahawa orang yang mendirikan sembahyang adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah berhak sekali menjadi hamba Allah yang patuh kepada perintahnya menurut erti kata yang sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salah. Katakanlah kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan solat. Surah Ibrahim ayat 31. Al-Quran telah menegaskan bahawa mendirikan sembahyang menurut tata tertib yang sempurna sebagai suatu bisikan
dan munajat kepada Tuhan. Sebagai suatu bisikan dan munajat kepada Tuhan akan dapat mendidik fikiran, hati dan jiwa ke arah kesucian dan kemuliaan. Juga akan berupaya membimbing akhlak dan gerak-geri hidup ke jalan yang sejahtera, terpelihara dari segala anasir yang menyebabkan kerosakan serta terhindar dari melakukan sebarang perbuatan dan tindakan di luar batas-batas kesopanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah semayang kerana sesungguhnya semayang itu dapat melarang atau mencegah dari segala kejahatan dan kemungkaran. Surah Al-Ankabut ayat 45. Segala kejahatan dan kemungkaran yang merosakkan masyarakat dan menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadah sembahyang. Kerana sembahyang adalah salah satu alat pendidikan yang maha penting dalam segi pendidikan pengajaran Islam. Seseorang yang taat, yang mengerjakan sembahyang sepanjang hidup, lagi mengerti betapa besar kepentingan sembahyang itu kepadanya dan faham pula segala hikmah dan rahsia bacaannya, akan dapat menanam ke dalam jiwanya akan menghadapi segala macam fitnah dan pancaroba. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat loba, mengeluh apabila kesusahan menimpa dia dan kikir apabila keuntungan mengenai dia, kecuali orang-orang yang sembahyang, yang berkekalan atas sembahyangnya. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. Jadi dalam hadis yang kita sedang bahas ni, hadis ni panjang. Ini yang dikenali sebagai hadis Jibril lah. Dalam hadis tersebut ada pembahasan tentang rukun Islam, pembahasan tentang rukun iman, pembahasan tentang rukun ihsan, pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Sebenarnya hadis ini sudah cukup untuk kuliah setahun. Satu hadis ini saja sudah cukup untuk kuliah bertahun-tahun sebenarnya. Tapi saya tak akan bahas secara panjang lebar lah tentang hadis ni. Sebenarnya hadis ni ada ulama mengarang sebuah kitab yang mensyarahkan hadis ini sahaja. Kitab tebal lah dalam bahasa Arab. Hanya mensyarahkan hadis ini. Seolah-olah hadis ini kesempurnaan agama kita. Di situ dia bahas tentang rukun iman. Jadi segala akidah masuk di bawah rukun iman. Kemudian dia bahas tentang rukun Islam, segala yang asas dalam agama kita, syahadah, solat, puasa, zakat, haji, termasuk dalam rukun Islam. Kalau dibahas satu persatu, selesai masalah rubu' ibadah dalam fiqh. Kemudian rukun ihsan pula, pembahasan tentang tasawuf. Kemudian pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, yang mana satu masa nanti dunia ni akan kiamat. Jadi sebenarnya hadis ini saja sudah cukup lah. Hadis ini sebenarnya sudah cukup. Sebab tu pada akhir hadis ni kan, Nabi kata, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, pemuda yang datang bertanya soalan itu adalah Jibril yang mengajarkan kamu agama kamu. Seolah-olah agama kita ni disimpulkan dalam hadis ini saja. Kesimpulan agama kita ni dalam hadis ni saja, diringkaskan. Jadi memang kalau kita nak bahas satu persatu memang jadi panjang lah. Dan di sini dia cerita tentang rukun Islam yang kedua, iaitu mendirikan sembahyang. Cuma di sini pembahasan tentang sembahyang sedang kita bahaskan di dalam kitab fiqh. Dalam pengajian kuliah fiqh kita sedang membahaslah tentang masalah solat.
Jadi tak perlulah diperpanjangkan tentang cara solat, jenis-jenis solat dan sebagainya. Itu kita tak akan bahas di sinilah. Kita hanya bahas maksudnya sebenarnya apakah itu sembahyang. Jadi sembahyang ni satu ritual yang rasmi lah. Satu ritual yang rasmi apabila seseorang manusia itu hatinya beriman dan lidahnya mempersaksikan akan keimanannya kepada Allah dan Rasul, maka di sini dia harus membuktikan dengan perbuatan. Dia harus membuktikan keimanan dia, kepercayaan dia, keyakinan dia di dalam hati, dan kalimah syahadah, dua kalimah syahadah yang dia lafazkan, dia ikrarkan, dia iktirafkan dengan lisan dia, dengan lidah dia, itu hendaklah dibuktikan, iaitu dengan mendirikan suatu perbuatan atau satu ritual yang menggabungkan antara tiga perkara, iaitu yang pertama niat, perbuatan hati, kemudian beberapa bacaan yang tertentu, iaitu rukun qauli lah yang kita bahas dalam fiqh, dan juga beberapa perbuatan rukun fi'li. Digabungkan antara ketiga tadi, iaitu benda yang bersifat batin, bersifat hati, selain daripada niat adalah khusyuk, khudu' dan sebagainya. Kemudian sebahagian yang bersifat bacaan, ada yang wajib, ada yang sunat, untuk kita membacalah di dalam ritual tersebut, dan juga beberapa perbuatan seperti qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk tahiyat akhir dan sebagainya lah. Ini satu ritual, satu ritual lah kita kata, satu upacara yang rasmi untuk menunjukkan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilakukan secara berjemaah, ada yang dilakukan mengikut yang dibahas dalam fiqh lah. Di situ kita tak akan bahas lah bahagian fiqh. Jadi sembahyang ini menghubungkan antara kita dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya beriman, membenarkan Allah dan Rasul, dan lidahnya mengucapkan dua kalimah syahadah, berikrar akan ketauhidan Allah Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dia perlu mendirikan sembahyang sebagai suatu bukti. Suatu bukti yang bahawa dia ni benar-benar tunduk kepada Allah dan Rasul. Allah sendiri memerintahkan beberapa ayat Quran tadi telah dibaca, iaitu Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman mestilah mendirikan solat, mendirikan sembahyang atau mendirikan solat lah. Jadi semua tahulah satu hari 5 kali, 5 waktu sehari semalam kan wajib ketika umur balik dan sebagainya, itu dibahas dalam fiqh lah. Jadi kita jadikan sembahyang ini sebagai suatu ritual yang rasmi untuk kita bermunajat, menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dalam kehidupan kita ni, kalau nak diikutkan, sepatutnya kita kena sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Tapi sekurang-kurangnya 5 kali sehari kita hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah yang lain Allah kata, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi kita tanya kepada diri kita sendirilah, adakah kita ni sentiasa ingat kepada Allah? Jadi manusia ni bermacam-macam martabat dia lah, bermacam-macam maqam dia, bermacam-macam martabat dia. Para nabi, para rasul, mereka ini sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tidak pernah lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ni manusia biasa ni, tak kira ustaz ke atau orang biasa ke, yang selain daripada nabi dan rasul lah, dan juga para wali mungkin. Jadi kita ni payah sikit. Hati kita ni banyak hubungan dengan selain Allah, banyak hubungan dengan dunia. Banyak kita punya hati kita ni banyak hubungan dengan makhluk. Kita ada anak, ada isteri, ada rumah, ada kerja, ada kenderaan, banyak perkara yang perlu kita selesaikan di dunia ni. Banyak pekerjaan yang perlu kita buat, perlu selesaikan, perlu kita laksanakan. Jadi perkara-perkara tersebut
dia memalingkan hati kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, wahai hamba-Ku, sekurang-kurangnya 5 kali sehari engkau ingat aku. Jadi walau macam mana kau sibuk bekerja, sibuk mencari rezeki, sibuk menguruskan rumah tangga, menguruskan anak isteri, menguruskan surau, menguruskan rumah, menguruskan kedai, menguruskan ladang, menguruskan negara, kabinet baru, kabinet lama, kitchen kabinet dan sebagainya. Jadi dalam kesibukan kau menjadi khalifah di muka bumi itu, banyak benda dunia ni nak diuruskan, maka satu hari itu 5 kali kau kena datang, ingat kepada aku, hubungkan diri kau dengan aku. Tapi malangnya lah, secara zahirnya mungkinlah kita nampak kita ni mendirikan solat, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, membaca doa iftitah, baca Fatihah, baca doa dalam rukuk, sujud dan sebagainya. Tapi adakah hati kita benar-benar sedang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu tanya diri sendirilah. Kita tak perlu tengok orang lain, kita tengok diri kita sendiri. Sepatutnya inilah waktu, sekurang-kurang waktu yang kita lupakanlah segala-galanya, daripada takbiratul ihram sampailah kita salam. 5 waktu yang wajib lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita cuba lupakan segala-galanya sebentar. Kita tumpukan perhatian hanya kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala nikmat, yang memberikan kita segala kesihatan, yang memberikan kita anak isteri, berikan kita pekerjaan, duit dan sebagainya, semua dia bagi. Dunia ni milik dia, langit bumi ni semua milik dia, dia punya. Jadi boleh tak kita tinggalkan sekejap dalam masa hanya beberapa minit saja? Subuh 2 rakaat mungkin 5 minit, zuhur mungkin 10 minit, asar mungkin 10 minit, maghrib mungkin 8 minit, isyak mungkin 10 minit. Kita cuba ingat kepada Allah, seolah-olah kita sedang telefon Allah, kita sedang menelefon Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi apa yang kita baca tu sepatutnya kita hayatilah. Itu sudah cukup boleh membantu kita. Bacaan-bacaan yang diwajibkan ataupun yang disunatkan dalam solat itu sebenarnya sudah pun cukup untuk membantu kita bermunajat, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Setiap kali kita berpindah rukun pun kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kan. Jadi sekurang-kurangnya kita ada kontak lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allahu Akbar daripada takbir sampai salam tak ingat langsung. Bahkan bilangan rakaat pun kadang-kadang kita ragu-ragu. 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Sebab apa? Terlalu banyak hati kita, pemikiran kita terlalu memikirkan benda-benda luar. Jadi bukan tak boleh Allah bagi kita 24 jam. Sehari 24 jam fikir. Tapi boleh tak ketika 5 waktu solat itu, cuba lupakan segala-galanya, ingat hanya kepada Allah sahaja. Itu sebenarnya yang Allah nak. Tapi secara zahirnya kalau kita tak ingat langsung pun, ikut hukum fiqh kira sah lah. Kalau kita tunaikan segala syarat sahnya, rukun-rukunnya, walaupun hati kita lalai daripada awal hingga akhir, maka secara zahirnya dikira sah lah. Cuma ada setengah ulama kata tak, sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram, takbiratul ihram dan niat itu mesti kena ingat Allah. Itu setengah ulama kata itu sekurang-kurangnya. Kalau ketika itu pun dia tak ingat Allah Ta'ala, ada setengah ulama kata tak sah. Imam Ghazali bahkan meletakkan syarat sah, khusyuk itu syarat sah. Imam Ghazali. Walaupun Imam Nawawi kata kalaulah begitu, maknanya ramai lah yang semayang dia tak sah. Jadi kita tak nak ceritalah pasal rukun, syarat dan sebagainya. Kita nak cerita di sini maksud solat tu apa dia. Maknanya betapa sibuknya kita sekalipun menguruskan negara, negeri, menteri, kabinet, rumah, pejabat, ladang, surau, apa saja yang kita uruskan, tinggalkan sekejap. Ketika kita solat, kita fokus kepada pencipta kita.
iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, raja segala raja, yang maha berkuasa, yang beri kita hidup, yang beri kita makan, minum, pekerjaan, semua dia yang bagi. Boleh tak kita lupakan sekejap, kita tumpukan kat dia? Kalau tak boleh, memang parah. Memang kita dalam keadaan parah sebenarnya. Kita tak faham maksud solat. Kita tak faham maksud solat. Kita akan jadi solat tu sebagai hanya satu, dipanggil apa, rutinitas. Sebagai rutinitas sahaja. Aku kena solat. Kalau aku tak solat, aku akan diseksa dalam neraka nanti. Tapi solat kosong. Solat yang kosong, tak ada hubungan langsung antara hati kita dengan Allah Ta'ala. Jadi itu sebenarnya tujuan solat. Kita kena, belum lagi solat-solat sunat dan sebagainya kan. Kalau solat fardu pun kita tak boleh, payah, memang payah. Kemudian sembahyang ni dia sebenarnya banyak dia punya peranan dia lah, dia punya fungsi, peranan dia dan sebagainya. Selain daripada Allah Ta'ala sebut aqimus solata li zikri, itu paling nombor satu lah. Dirikanlah solat untuk mengingati aku. Itu nombor satu. Tujuan kita solat untuk kita lupakan segala-galanya, kita tumpukan hubungan kita kepada Allah daripada takbir sampai salam. Itu nombor satu punya. Yang kedua, Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi solat ini boleh kita jadikan sebagai suatu wasilah, sebagai satu asbab, sebagai satu perantara untuk kita memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalaulah kita semasa kita solat kita tak ingat Allah, macam mana kita nak minta tolong ke Allah? Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan dengan sabar dan mendirikan solat. Dah tentulah kalau kita ingin mencari pertolongan di dalam dengan solat, dah tentu kita kena fokus kepada Allah. Ya Allah, aku ada masalah sekian, masalah tu, masalah ni, ya Allah tolong selesaikan, ya Allah. Ya Allah, dunia sekarang ni Covid, ya Allah tak selesai-selesai lagi, ya Allah. Malaysia makin lama puluh-puluh ribu, belah-belah ribu, puluh-puluh ribu, makin bertambah. Ya Allah, tolonglah Engkau saja yang boleh selesai. Jadi dengan solat lah sebenarnya, dengan solat. Tapi sekarang tak bagi solat lah tu. Lawak, itu bab lain lah. Suruh solat kat rumah. Aduh, letih. Kemudian maknanya kalaulah kita betul-betul yakin solat itu boleh selesai segala masalah kita lah. Maknanya Allah dah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi bila kita tak dapat gunakan solat sebagai satu asbab untuk kita dapatkan pertolongan, maknanya kita tak dapat lah sebenarnya manfaat daripada solat itu sebenarnya kita tak dapat. Rugilah. Kita rugi kerana dengan solat tu sebenarnya kita dapat boleh selesaikan segala masalah. Segala apa pertolongan yang kita inginkan kita boleh dapat melalui solat. Tapi kita tak dapat. Maknanya rugilah. Kita rugi. Kemudian tadi ada satu ayat Quran disebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni dia ada suatu kekuatan. Apabila kita sering solat, kita jaga solat kita, maka solat ni dia akan menguatkan rohani kita. Solat ini dia akan menguatkan roh kita lah, hati rohani kita. Dan apabila hati dan rohani kita kuat, maka di situ kita akan rasa berat untuk membuat maksiat. Jadi orang yang rajin solat ni, dia akan ada suatu keberatan untuk melakukan maksiat. Dia rasa tak sedap hati. Jadi kalau dia buat maksiat pun dia rasa tak seronok. Tapi seboleh-bolehnya dia takkan buat lah. Betul, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini dia boleh mencegah orang yang menjaga dia itu daripada melakukan fahsya dan munkar. Banyak hadis-hadis yang kita baca dalam fadilah amal tu. Antaranya Nabi mengatakan, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang sahabat ni, dia ni siang hari sentiasa buat maksiat. Dalam keadaan dia bersolat lah. Dia ni solat jaga tapi maksiat tak pernah lepas. Nabi kata lambat laun nanti solat itu akan mencegah dia daripada maksiat tersebut. Mana kita kena
teruskan solat kita, jaga solat kita sehingga dapat satu kekuatan yang satu masa nanti solat itu akan mencegah kita daripada fahsya dan mungkar, benda yang keji dan benda yang mungkar. Kalau tak juga, mana something wrong lah. Maknanya ada yang tak kena dengan solat kita lah. Kita tak solat dengan betul ke, kita tak jaga dia punya rukun-rukun ke, syarat sah ke, atau kita lalai dalam solat ke. Sebab tu mungkin solat puluh-puluh tahun pun tak dapat cegah kita daripada fahsya dan mungkar. Itu pun jangan disalahkan solat lah, salahkan kita juga. Seperti mana tadi, kalau kita tak dapat jadikan solat sebagai wasilah asbab untuk mendapatkan pertolongan, ataupun solat kita pun tak mampu cegah kita daripada fahsya dan mungkar, maknanya kita belum melaksanakan solat tu dengan betul lagi. Sebab tak mungkin Allah bohong. Tak mungkin Allah bohong. Takkan Allah kata solat itu boleh menjadikan asbab untuk dapatkan pertolongan. Solat itu boleh mencegah kamu daripada fahsya dan mungkar. Tapi bila kita buat-buat tak dapat tolongan pun, tak mencegah pun, maknanya bukan salah solat, itu salah kita. Ada benda yang tak kena lah tu, yang maknanya kita tak betul-betul jaga solat tu, kita tak ambil berat solat tu. Solat pun akhir-akhir waktu, solat pun cincai-cincai, solat pun itulah, seperti melepaskan betuk di tangga dan sebagainya. Itu maknanya kalau solat kita tak dapat memberi kesan kepada semua perkara tersebut, maka bukan salah solat, salah kita sebenarnya. Jadi kita kena perbaiki lagi lah. Kita kena perbaiki lagi solat kita, perbaiki wuduk kita, perbaiki apa lagi, segala ilmu kita yang berkaitan dengan solat kita kena tahu lah. Rupa-rupanya lah selama ni aku solat tak sah rupanya. Itu bahaya tu, dengan mana tanpa tak ada ilmu pun masalah juga. Jadi kita kena tambah ilmu kita, perbaiki solat kita, insya-Allah solat itu akan jadi satu perkara yang besar lah sebenarnya, solat ni. Nabi SAW ni solat lah, dia punya senjata dia solat. Orang-orang rasul-rasul, nabi-nabi, para wali, orang soleh ni senjata dia solat lah. Apa benda pun dia solat. Jadi benda ada sebenarnya, tapi kita tak rasa. Kita tak rasa solat tu macam boleh tolong kita. Kita tak rasa solat tu boleh selesaikan masalah. Kita tak rasa macam tu. Kalau kita sendiri tak rasa benda tu, macam mana benda tu nak bagi dia punya kesan dia. Sebenarnya solat ni satu benda yang besar sebenarnya. Kalau kita faham apa tu solat, memang selesai semua masalah dengan solat. Okey. Sembahyang juga pembersih seorang Islam dari segala macam rupa kesalahan hari-hari. Maka dengan pembersihannya jadilah hati sentiasa suci. Kesucian hati adalah sumber segala kebaikan dan kehalusan budi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fazalika mathalus salawatil khamsi yamhullahu bihal khataya. Bagaimana pendapat kamu jika sekiranya ada sebatang sungai di depan rumah salah seorang kamu, ia mandi daripadanya tiap-tiap hari sebanyak 5 kali? Adakah tinggal daripada dakinya sesuatu? Mereka berkata, tidak tinggal daripada dakinya sesuatu. Ia bersabda, maka yang demikian itulah bandingan solat 5 waktu, Allah telah menghapuskan dengan dia segala kesalahan. Antara solat dengan solat menghapuskan dosa. Apa yang kalau kita misalnya kita telah melakukan dosa lepas subuh. Bila kita sembahyang zuhur, bersih dosa kita. Lepas zuhur, buat dosa lagi. Masuk asar, kita sembahyang asar, bersih dosa kita. Setiap solat tu akan membersihkan dosa kita. Solat antara satu solat dengan satu solat yang lain, antara Jumaat dengan Jumaat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, semuanya akan menghapuskan dosa. Jadi ibarat kata kita basuh baju, dia kata tadilah dia mandi 5 kali sehari kan. Nabi buat ibarat dalam hadis tadi, satu orang yang mandi 5 kali sehari dia mandi. Di depan rumah dia ada anak sungai. Ada sungai yang jernih lah. Lalu dia mandi 5 kali sehari. Dah tentulah badan dia takkan ada kotoran, takkan ada daki, takkan ada bau.
Ini kalau 5 hari sekali pun nak mandi 5 hari sekali pun mandi, badan bau peng. Satu hari 5 kali, kita pun tak sanggup nak mandi 5 kali kan. 2 kali pun kadang cukup dah, pagi petang. Jadi bayangkan kalau 5 kali mandi, maka bertambah bersih lah badan kita, bertambah segar badan kita. Begitu juga solat. Apabila kita solat 5 kali, dia akan membersihkan hati kita, membersihkan roh kita. Itu hadis daripada Nabi SAW. Jadi apabila seorang tu sentiasa solat, dia akan sentiasa bersih, sentiasa bersih. Jiwa dia bersih, roh dia bersih. Ringkasnya, sembahyang adalah satu rukun Islam yang besar sekali faedahnya, yang banyak pula hubungan dengan kesucian hidup di dunia ini. Orang Islam, lelaki dan wanita, tidak ingin sama sekali meninggalkan sembahyang oleh sesuatu hal dengan alasan hendak mengqadakkannya malamnya atau pada siangnya pada masa kelapangan. Tak mungkin. Orang yang benar-benar beriman, lelaki dan perempuan, dia tak mungkin tinggalkan solat dia. Sampai satu tahap, bila selagi tak solat, kita resah. Ya, kadang-kadang dalam keadaan kita balik kerja kan, petang, jalan jam, apa semua, selagi tak solat, alamak, berapa lagi dah waktu dah nak luput, jam tak habis-habis. Itu orang yang jaga solat ni, dia tak senang duduk. Dia pasti tak senang duduk. Silat-silat dia parking. Dia parking, cari sesi minyak ke apa ke, solat. Tak boleh nak. Orang benar-benar beriman ni, dia takkan tak adalah tak apalah, nantilah qada lah, jam buat macam mana, dah jam kan sampai kan maghrib buat macam mana, qada lah. Itu beza tu, tahap keimanan lah. Bukan tak beriman, tapi itu ada beza dari segi tahap keimanan. Orang yang betul-betul beriman ni, selagi dia tak solat, selagi itu dia mengelabah. Jadi dia akan solat dengan segera. Ada peluang je, dia akan solat. Dia tak akan lengah-lengahkan solat dia. Dia akan segera solat. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang dia terpaksa tangguhkan solat je, itu pun dia takkan lupa. Dia tangguh pun dalam keadaan dia sentiasa beringat, bila nak selesai ni, sampai bila aku boleh solat ni. Itu orang yang benar-benar beriman. Dalam Al-Quran banyak didapati ayat Allah yang memerintahkan mendirikan sembahyang dan melarang keras mencuai, melalai dan meninggalkannya. Tetapi perintah itu tidak diendahkan orang. Perintah tinggal perintah, maksiat meninggalkannya tetap dikerjakan oleh lapisan umat, masing-masing dengan caranya sendiri. Usah ceritalah hari ni kan, orang tinggalkan sembahyang tak ada apa. Ada orang yang tak semayang, tak ada rasa apa, bayangkan. Itu tak tahulah tahap keimanan dia sampai tahap mana, tu tak pasti. Kita tak perlu tengok orang lah, kita tengok diri sendiri. Cuma kita ada tanggungjawab anak, isteri, keluarga dan sebagainya. Kalau ada, kita wajib lah, kita kena suruh dia orang solat. Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa meninggalkan sembahyang dengan sengaja atau dengan kesedaran bererti menyediakan satu pintu dari pintu kekufuran dan akan memasukinya pada bila-bila masa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah." Sesungguhnya antara lelaki dan syirik dan kufur ialah meninggalkan solat. Riwayat 5 orang kecuali Bukhari. Maksudnya riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. 5 ulama kutubul khamsah. Kecuali Imam Bukhari tak riwayatkan hadis ni. Maknanya Nabi kata di sini, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Di antara kekufuran, di antara seseorang itu dengan kekufuran dan kesyirikan ialah meninggalkan solat. Secara sorah ni tak adalah setakat ni. Nanti akan ada dalam riwayat Imam Ahmad, ada jenis man tarakas solah muta'amidan faqad kafar. Itu ada riwayat yang sorah. Siapa tinggal solat dengan sengaja, sungguh dia telah kufur. La ahdul lazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara.
Perjanjian yang ada di antara kami dengan mereka, yakni orang-orang musyrikin, ialah sembahyang, maka barang siapa meninggalkannya maka kafirlah ia. Itu dia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, man taraka shalah fala dina lahu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis mauquf, barang siapa yang meninggalkan sembahyang maka tidak ada agama baginya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, la imana liman la salata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tak ada solat baginya. Jadi iman bagi mereka yang tidak ada sembahyang baginya. Seterusnya, sembahyang adalah kewajipan yang wajib dilaksanakan. Ia bukanlah suatu tugas yang berat, malah ringan serta mudah disempurnakan dalam beberapa minit sahaja. Seorang Islam yang melaksanakan kewajipan ini akan mudahlah kelak baginya melaksanakan kewajipan hidup yang lain. Tapi kalau sembahyang dia boleh buat, insya-Allah amalan yang lain mudah bagi dia. Tapi kalau sembahyang pun dia tak mau, yang lain lagi lah. Kalau sembahyang pun orang biar, kalau sembahyang pun ditinggal, yang lain apa lagi kan. Waktu Rasulullah SAW mengirim Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman, baginda telah berpesan dengan sabdanya, ya Mu'az, inna hamma amrika indi as-salah. Wahai Mu'az, sesungguhnya sepenting-penting urusan engkau di sisi aku ialah sembahyang. Menurut riwayat, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengirim surat kepada segenap wali hakim negeri yang di bawah kekuasaannya, di mana dikatakan, inna min ahammi umurikum indi as-salah, faman hafizaha hafiza dinahu, wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'u, wala hazza fil Islam liman taraka as-salah. Sesungguhnya dari sepenting-penting urusan kamu di sisiku ialah sembahyang. Maka barang siapa yang memelihara sembahyangnya, maka ia memelihara agamanya. Dan barang siapa yang mensia-siakannya, maka ia kepada apa yang selainnya lebih ia mensia-siakan. Dan tidak ada bahagian dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan solat. Jadi payahlah kalau orang yang tak solat ni. Tak tahu nak cakap apa lah. Walaupun empat mazhab ulama sepakat lah, orang yang walaupun dia meninggalkan solat dengan sengaja, kita tak boleh hukumkan dia kufur lah. Kecuali satu riwayat, satu pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, mengatakan siapa yang solat dengan sengaja, tinggalkan solat dengan sengaja, kafir. Dia berhujah dengan hadis tadi lah. Itu salah satu riwayat dia. Dan ada yang riwayat yang lain mengatakan dia menarik balik dia punya pendapat tersebut. Sebab tak ada sebab orang tu nak meninggalkan solat tu. Apa sebab dia tinggalkan solat? Sebab kalau orang tu dah tak solat, tak ada apa lagi dalam Islam bagi dia. Kalau dia dah tak solat, so apa yang tinggal bagi dia dalam Islam? Kalau kita kata iman kan, ya iman betul, tapi kita tahu ke dalam hati? Benda dalam hati ni mana orang tahu? Benda dalam hati kita tak tahu. So bukti kita solat. Bila kita solat, kita tahu itu orang beriman, orang yang betul-betul Islam, orang solat lah. Jadi walaupun ulama sepakat lah, tetapi kata ulama, walaupun ulama tak menghukumkan siapa meninggalkan solat walaupun dengan sengaja sebagai kufur, tetapi dia dengan kekufuran tu dah tak ada bezanya lah. Dia sudah pun boleh kata sebelah kaki tu dah masuk ke kekufuran lah. Ulama masih, kecuali kalau menentang kewajipan lah. Kalau orang tu memang menentang kewajipan solat, itu kufur. Itu kufur kerana mendustakan Quran, mendustakan Nabi SAW. Itu memang jelas kufur. Tapi selagi dia tak dustakan, selagi dia menganggap wajib, cuma dia tak solat sebab malas, maka ulama kata tak kufur lah. Tak kufur. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita lah. Jadi zaman sekarang ni apa lagi, jadi kita jaga solat kita lah. Tak susah, Islam ni tak susah mana pun. Jadi kita jaga solat kita 5 waktu. Kalau kita tak larat nak sembahyang sunat, kau boleh ba'diyah ke apa, duha, witir, tahajud ke apa ke, kita tak mampu, 5 waktu solat jangan kita tinggal. Apa jadi sekalipun,
COVID melanda gila ke apa ke, kita semayang. Kalau tak boleh kat masjid, kat rumah pun kita semayang juga. 5 waktu ni jangan kita tinggal lah. Kemudian nanti akan ada bab seterusnya, zakat, puasa, haji dan sebagainya lah. Sebab haji ni kan hanya semiduk sekali je, itu kalau ada kemampuan. Kalau zakat ni bagi orang yang ada harta je lah. Puasa ni pun setahun sekali. Jadi solat ni lah yang mana hari-hari kita kena buat 5 kali. Jadi memang berat lah, menurut sebahagian orang tu berat, satu hari 5 kali nak kena buat kan. Jadi itulah dia Islam. Tak lama mana 60-70 tahun je kita luangkan masa kita. Jangan kita tinggal solat kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan menjaga solat kita, insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita taufik, dapat kita jaga solat kita sampai mati, insyaAllah. Jadi kita tangguh dulu majlis kita dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.